Yang berhormat Menteri Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di atas pembentangan usul rang undang-undang perbekalan tahun 2023 pada 24 Februari 2023 yang lalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seramai 10 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan sebanyak 16 pertanyaan, isu dan cadangan berkaitan Kementerian Sumber Manusia sepanjang sesi perbahasan kali ini. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang dibentangkan, bajet tahun 2023 bertemakan belanjawan madani, iaitu cerminan prinsip pertanggungjawaban dan sistem nilai yang luhur yang mampu mendepani tantangan semasa termasuk tantangan ekonomi global yang syarat dengan ketidaktentuan. Matlamat bajet 2023 menumpukan kepada 12 ikhtiar utama berlandaskan kepada 3 tekad, iaitu pertama, pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulihkan keyakinan. Dan yang ketiga, keadilan sosial untuk menyederhanakan kesenjangan. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 388.1 bilion bagi tahun 2023. Daripada jumlah tersebut, peruntukan yang disediakan kepada Kementerian Sumber Manusia pada tahun ini adalah berjumlah ringgit Malaysia 1.32 bilion, iaitu ringgit Malaysia 845.16 juta di bawah peruntukan belanja mengurus dan ringgit Malaysia 512.08 juta untuk perbelanjaan pembangunan. Secara umumnya, peruntukan yang dicadangkan ini keseluruhannya adalah bertambah sebanyak ringgit Malaysia 64.81 juta atau 13.25% berbanding peruntukan tahun 2022 yang diluluskan sebanyak RM1.29 bilion. Bajet 2023 yang diperuntukkan kepada Kementerian Sumber Manusia merangkumi program-program latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran, insentif pengambilan pekerja dan perlindungan keselamatan sosial. Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dalam ucapan belanjawan 2023 mengumumkan melalui ikhtiar ke-6 iaitu kerjasama dengan industri bagi pelaksanaan TVET. Agenda kerajaan dalam memartabatkan dan memperkasa bidang TVET akan didukung melalui transformasi program dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Usaha ini akan dilaksanakan melalui model kerjasama berimpak tinggi yang dipacu industri agar dapat melahirkan pasaran buruh negara yang berkemahiran tinggi. Kerajaan telah menyediakan ringgit Malaysia 50 juta bagi program skim latihan dual national di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang akan memberi faedah kepada 8,000 orang pelatih. Kerajaan juga menyediakan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 45 juta menerusi insentif per keso kepada majikan sebagai tambahan gaji untuk 17,000 orang graduan TVET bagi memberi galakan pekerjaan dengan pendapatan setimpal. Kerajaan sentiasa meletakkan pekerja tempatan sebagai keutamaan dalam memacu ekonomi negara. Oleh yang demikian, kerajaan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 50 juta kepada penggajian pekerja tempatan berkemahiran melalui galakan otomasi dalam sektor perladangan. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja selepas bersalin, kerajaan telah menyediakan geran berjumlah 290 juta ringgit setahun
yang dijangka akan memanfaatkan lebih 130,000 wanita. Kerajaan juga komited menjaga keperluan pekerja termasuk semua pekerja ekonomi gig dengan izin gig workers. Untuk tujuan ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 40 juta untuk program peningkatan kemahiran secara micro credential yang akan memberi faedah kepada 30,000 pekerja gig. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri semua adalah program-program yang baik dan bila diteruskan itu sangat baik sekali. Cuma adakah Yang Berhormat Menteri dan Kementerian bercadang untuk mewajibkan syarikat-syarikat untuk adakan internship berbayar? Kerana apa yang Berhormat Menteri bentangkan sebentar tadi adalah program berskala kecil. Ini perkara yang sangat penting Yang Berhormat Menteri. Kerana untuk kita kurangkan jurang sosioekonomi di kalangan orang miskin dan kaya adalah untuk memastikan bahawa anak-anak daripada keluarga miskin ini dapat internship berbayar supaya mereka boleh terbang daripada Sabah, Sarawak untuk bekerja di syarikat-syarikat terbesar, ada allowance untuk sewa tempat, beli tiket penerbangan dan akhirnya dengan pengalaman setahun atau 6 bulan sebagai intern, akhirnya itu akan membuka pintu yang lebih besar. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri dan Kementerian boleh mempertimbangkan cadangan ini seperti yang telah dilakukan oleh banyak negara-negara maju. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Muaz. Ya, Memang Menteri. perkara ini dalam pertimbangan pihak kementerian. Kita akan mengkaji perkara ini secara teliti dan kita akan cuba seberapa banyak yang boleh, walaupun kita tahu memang ini memerlukan bajet yang besar, tetapi kita akan cuba lihat bagaimanakah kita boleh membantu dalam hal ini. Terima kasih Yang Berhormat Muaz. Yang Berhormat Menteri. Tumpat. Okay. Terima kasih Yang Tua, terima kasih Yang Menteri. Saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan mempunyai data berapakah jumlah wanita yang berjaya kembali semula ke bidang pekerjaan setelah mereka ini bersalin sebagaimana yang disebut oleh pihak Yang Berhormat tadi? Yang Berhormat Tumpat, saya tidak mempunyai statistik pada hari ini, tetapi saya boleh memberi jawapan bertulis kepada Menteri berkaitan dengan apa yang diminta oleh Yang Berhormat Menteri Tumpat. Kerajaan akan meneruskan program latihan kemahiran dengan peruntukan berjumlah 1 bilion kepada pekerja menerusi dana pembangunan sumber manusia berhad. Kerajaan juga bertekad untuk meningkatkan kemampanan sistem keselamatan sosial dengan mewajibkan semua orang bekerja sendiri untuk mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri secara berperingkat. Kerajaan akan menanggung 80% daripada nilai caruman per keso. Oleh yang demikian, kerajaan telah memperuntukkan 100 juta ringgit kepada golongan ini bagi mengurangkan bebanan dan menggalakkan mereka untuk mencarum. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan Kementerian Sumber Manusia. Seramai 5 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Kubang Pasu dan Yang Berhormat Bayan Baru telah membangkitkan isu-isu berkaitan TVET. Antaranya adalah mengenai tadbir urus TVET, ketidakpadanan tangga gaji dengan kemahiran, graduan dan tempoh masa pensijilan. Saya sedar Yang Berhormat Pendang tidak berada di dalam Dewan pada hari ini. Walau bagaimanapun, persoalan yang dibangkitkan adalah penting berkenaan dengan dasar pendidikan TVET. Maka saya mengambil peluang untuk menjawab isu yang dibangkitkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Disember 2022 telah membuat keputusan agar Kementerian Sumber Manusia menggalas tugas sebagai Sekretariat Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET Negara, di mana keanggotaannya adalah merentasi semua kementerian penyedia TVET dan pelbagai pemegang taruh yang berkaitan. Agenda memperkasakan pelaksanaan TVET di Malaysia adalah berpaksikan kepada 3 teras strategi yang digariskan oleh Majlis TVET Negara, iaitu melalui 1. Tadbir urus bersepadu
dan terselaras. 2, TVET dipacu industri. Dan yang ketiga, TVET mencorak masa depan. 3 strategi ini dijadikan rujukan utama dalam merangka agenda memperkasa pelaksanaan TVET melalui aspek tabir urus, kualiti industri, pembiayaan dan penjenamaan. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini, langkah penambahbaikan penyelarasan ekosistem TVET negara dilaksanakan melalui platform Majlis TVET Negara. Selaras dengan itu, Kementerian Sumber Manusia telah merancang gerak kerja komprehensif dengan sokongan dan kerjasama kukuh semua pemegang taruh TVET di pihak kerajaan dan juga swasta secara berterusan. Kementerian Sumber Manusia selaku Sekretariat Majlis TVET Negara akan memanfaatkan pelbagai hasil kajian terdahulu yang telah mengenal pasti isu dan cadangan-cadangan penambahbaikan berkaitan TVET sebelum ini. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Bayan Baru membangkitkan isu tangga gaji yang rendah bagi graduan TVET dan menyarankan pihak kerajaan mengambil tindakan sewajarnya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia telah menerbitkan buku Panduan Gaji Permulaan 200 Pekerjaan Terpilih berasaskan kemahiran edisi kedua pada tahun 2020 sebagai langkah berterusan kementerian bagi menyokong strategi memperkukuhkan penjenamaan dan profil TVET di Malaysia. Buku panduan ini dapat menjadi rujukan dan asas kepada majikan dalam melaksanakan gaji permulaan yang disyorkan kepada graduan TVET berdasarkan tahap kemahiran dan sekaligus mampu meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja di negara ini. Muar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sangat gembira mendengar bahawa kementerian di bawah Yang Berhormat Menteri akan mengepalai usaha melalui Majlis TVET kerana jikalau tidak ada banyak sangat pertindihan. Cadangan saya Yang Berhormat Menteri, untuk kita rombak sistem TVET ini perlu ada game changer. Kerana masalah sedia ada adalah di mana walaupun kerajaan berikan subsidi yang tinggi kepada industri TVET, tetapi kadar kebolehpasarannya tinggi, tetapi tangga gajinya sangat rendah permulaan, tetapi lebih mencemaskan dia punya take up rate dia bawah 50%. Maksudnya banyak institusi TVET ini masih kosong. Dan bila tanya kepada mereka, ramai tanya, jawab adalah dia makan masa sangat panjang. Daripada permulaan, bila nak habis tu macam dapat ijazah. Tunggu 3 ke 5 tahun baru nak habis institusi TVET. Bolehkah Yang Berhormat Menteri bincang dengan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi untuk kita mulakan TVET lebih awal? Yang Berhormat Menteri Pendidikan, bagi sekolah teknikal ataupun vocational dalam peringkat tingkatan 4 atau tingkatan 5, bila habis terus berikan mereka diploma jikalau mereka menggunakan jurusan TVET, supaya selepas itu jikalau mereka melanjutkan pengajian TVET dan dah boleh khusus specialization, contohnya dalam bidang solar terus buat chargeman, dah tak perlu tunggu lagi 3 tahun lagi selepas SPM. Saya berharap boleh ada koordinasi. Kalau tidak, data menunjukkan bahawa ramai anak muda akhirnya tak nak sertai TVET, maka masa yang panjang, gaji rendah. Saya berharap akan ada game changer yang Berhormat Menteri boleh bawa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Memang ini merupakan satu cadangan yang baik. Saya sendiri memang mahu berjumpa dengan Menteri Pendidikan untuk membincangkan tentang perkara ini. Jadi saya perlukan sedikit masa supaya perkara ini boleh diselaraskan di antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pendidikan. Sama ada perkara ini boleh dilaksanakan atau tidak, tapi cadangan ini adalah satu cadangan yang memang boleh diterima dan boleh membawa satu game changer dalam TVET. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan pada masa yang sama mengharapkan kerjasama dan komitmen berterusan pihak majikan untuk mengambil graduan TVET bekerja berserta bayaran gaji yang berpadanan dengan kemahiran yang mereka miliki. Selain itu, kerajaan melihat pengiktirafan profesional sebagai satu nilai tambah yang akan menyumbang
kepada penerimaan majikan serta industri terhadap graduan TVET. Pengiktirafan profesional kepada graduan TVET membuka banyak peluang kepada majikan di sektor awam dan swasta untuk menawarkan pakej penggajian pekerjaan yang lebih kompetitif. Tuan Yang di-Pertua, sebagai usaha berterusan, bagi membantu dan memastikan graduan TVET ini mendapat gaji yang setimpal dengan kelayakan dan kemahiran mereka, kerajaan telah menjalinkan kerjasama strategik dengan pihak industri. Melalui kerjasama ini, pihak industri akan terlibat secara langsung dengan pelaksanaan TVET melalui pembangunan kurikulum, penyampaian latihan, perkongsian kepakaran dan peralatan. Kementerian Sumber Manusia telah mensasarkan 50 memorandum kerjasama bersama syarikat berkaitan kerajaan dan pihak industri pada tahun 2023. Sebagai permulaan, Kementerian Sumber Manusia sedang berusaha untuk memuktamadkan 10 memorandum kerjasama tersebut. Seterusnya, saya akan memberi penjelasan mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat MUA berkaitan tempoh masa pembelajaran dan persijilan yang panjang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada masa ini, program TVET boleh disertai oleh belia berumur seawal 15 tahun. Platform ini membolehkan mereka dianugerahkan kelayakan TVET pada usia lebih muda, bergantung kepada jenis program dan tempoh latihan yang perlu dilalui. Selain itu, program TVET turut menawarkan kursus jangka pendek bagi meningkatkan fleksibiliti pelaksanaannya. Menerusi pendekatan ini, peserta boleh mendapatkan persijilan TVET berkonsepkan micro-credential dengan memberi fokus kepada set kemahiran yang diminati dalam tempoh masa yang lebih singkat. Berkaitan permohonan kemasukan ke institusi latihan kemahiran awam pula, sistem permohonan UPU online telah digunakan sebagai satu sistem bersepadu melibatkan permohonan kemasukan ke institusi latihan kemahiran awam. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat MUA juga menyarankan agar sukatan pelajaran TVET berdasarkan kepada keperluan industri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pembangunan dan pelaksanaan kurikulum TVET memberi penekanan terhadap keperluan sebenar industri, khususnya aspek berkaitan kemahiran amali bagi memberi pendedahan dan pengalaman sebenar pekerjaan sebelum mereka dipersijilkan. Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran telah melantik dengan izin Industry Lead Body yang merupakan organisasi pemacu bagi sesebuah sektor industri dalam membangunkan dengan izin National Occupational Skill Standard. Melalui Industry Lead Body ini, pakar-pakar dan pengamal industri memberikan input dan terlibat secara langsung bermula dari peringkat awal pembangunan National Occupational Skill Standard yang seterusnya digunakan sebagai standard rujukan dalam membangunkan kurikulum program TVET. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kubang Pasu pula membangkitkan berkaitan kapasiti Institut TVET yang tidak mencukupi di Kubang Pasu. Kementerian Sumber Manusia mengambil maklum berkaitan isu tersebut. Walau bagaimanapun, untuk makluman Dewan Yang Mulia, di bawah Kementerian Sumber Manusia terdapat 2 buah institusi TVET khusus di negeri Kedah, iaitu Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kulim dan Institut Latihan Perindustrian Jitra yang menawarkan pelbagai program TVET bermula dari peringkat sijil hingga ke diploma dalam bidang-bidang terpilih termasuk bidang elektrik dan elektronik. Berdasarkan statistik, jumlah kapasiti pelajar adalah seramai 750 orang pelajar di Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kulim
dan di Institut Latihan Perindustrian Jitra pula seramai 710 orang pelajar. Selain itu, terdapat juga beberapa lagi institusi TVET di bawah kendalian kementerian lain yang beroperasi di negeri Kedah seperti Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, College Community Kulim, Institut Kemahiran Belia Negara, Jitra dan Naka, Institut Kemahiran Mara, Alusta, SIG dan Sungai Petani. Institusi TVET berkenaan menyediakan peluang latihan bagi golongan muda termasuk penduduk di kawasan Kubang Pasu dalam pelbagai bidang. Tuan Yang Dipertua, seramai 3 orang ahli yang berhormat iaitu Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Kuala Krai dan Yang Berhormat Bera telah membangkitkan isu berkaitan pelaksanaan gaji minimum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Perintah Gaji Minimum 2022 telah berkuat kuasa mulai 1 Mei 2022 dengan kadar gaji minimum ringgit Malaysia 1,500 sebulan untuk semua sektor tanpa mengira wilayah bagi majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih dan tanpa mengira bilangan pekerja bagi majikan yang menjalankan sesuatu aktiviti profesional. Walau bagaimanapun, kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 bagi majikan yang menggajikan kurang 5 orang pekerja daripada 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023 di seluruh negara. Keputusan penangguhan ini dibuat adalah kerana kerajaan prihatin kepada usahawan perniagaan mikro yang masih belum pulih sepenuhnya ekoran perniagaan yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Selain itu, kerajaan juga mengambil kira memorandum daripada pelbagai pihak yang terlibat yang menyatakan bahawa mereka terpaksa menanggung kos tambahan akibat daripada pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022. Pelanjutan tambahan selama 6 bulan ini diharap dapat memberikan peluang untuk majikan perniagaan mikro menyelaras dan mengimbangi keperluan kewangan yang sedikit sebanyak akan membantu memulihkan kedudukan ekonomi syarikat. Tuan Yang Dipertua, cadangan pelaksanaan model gaji progresif yang disarankan oleh Yang Berhormat Pendang adalah satu cadangan yang baik. Walau bagaimanapun, ianya memerlukan kajian mendalam selaras dengan situasi ekonomi dan perburuhan semasa. Pelaksanaan gaji progresif dan gaji minimum mempunyai objektif yang sama, iaitu memberi perlindungan kepada pekerja yang menerima gaji terendah. Di samping itu, kerajaan juga sedang meneliti cadangan daripada Bank Negara Malaysia berkaitan dengan izin living wage. Berdasarkan laporan Bank Negara Malaysia pada tahun 2018, kadar living wage untuk seorang individu adalah berjumlah RM2,700. Bagi pasangan tanpa anak pula, kadarnya adalah sebanyak RM4,500 dan pasangan dengan 2 orang anak adalah RM6,500. Sehubungan itu, kerajaan perlu mengkaji dan mengenal pasti model yang sesuai dan terbaik untuk negara kita. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, gaji minimum yang dilaksanakan di Malaysia merupakan satu keperluan statutory yang ditetapkan di bawah undang-undang dan ianya adalah terpakai kepada semua pekerja tempatan dan pekerja asing selaras dengan hasrat dengan izin International Labour Organization. Gaji minimum merupakan gaji terendah yang dibenarkan oleh undang-undang untuk pekerja-pekerja asas tanpa kemahiran. Bagi pekerja-pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran, gaji mereka seharusnya lebih tinggi daripada gaji minimum yang ditentukan oleh pasaran buruh, rundingan dengan pihak majikan atau melalui perjanjian kolektif. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Bera juga menyarankan agar kerajaan mengambil tindakan segera ke atas syarikat yang memberi alasan pihak
kerajaan masih belum lagi mengubah suai sebut harga dalam dokumen tender-tender mereka. Kementerian Sumber Manusia mengambil maklum berkaitan isu ini. Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kewangan akan mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bera. Tuan Di-Pertua. Terima Menteri. Sikit Ya. aja. Memandangkan hanya Jelutung. masa hanya 5 minit. Saya cuma ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Kementerian bagi pihak pengusaha restoran dan sebagainya dalam satu sesi town hall session di mana Yang Berhormat Menteri bersama-sama dengan ketua-ketua agensi telah pun turun bersama-sama. Julung kali, pertama kali diadakan, saya difahamkan, di mana banyak masalah telah pun diselesaikan dan kita lihat sekarang bahawa majikan-majikan begitu selesa di mana pekerja-pekerja asing telah mula masuk ke negara kita untuk bekerja di dalam beberapa sektor restoran, kedai emas, gunting rambut dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri dan juga kaki tangan Kementerian di atas usaha yang telah dilakukan. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelutung. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat sempurna menyentuh berkaitan isu pekerja asing yang tidak mencukupi dan cadangan agar tidak menggunakan ejen bagi penggajian pekerja asing. Menyedari keperluan tenaga kerja asing dalam keadaan amat terdesak, kerajaan amat prihatin untuk menyelesaikan masalah ini dengan serta-merta. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia telah melaksanakan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing. Pelan kelonggaran penggajian pekerja asing ini bertujuan bagi mempercepatkan proses kelulusan permohonan kota pekerja asing serta kelulusan penggajian pekerja asing bermula pada 17 Januari 2023 sehingga 31 Mac 2023 bagi sektor-sektor kritikal seperti berikut: pembuatan, pembinaan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan, iaitu hanya untuk subsektor restoran sahaja. Di bawah Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing, majikan-majikan yang memerlukan pekerja asing dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing daripada 15 negara sumber tanpa melalui prasyarat kelayakan penggajian dan kelayakan kota yang dikenakan sebelum ini, termasuk pengecualian proses temuduga oleh agensi kawal selia. Di samping itu, pengiklanan kekosongan jawatan di portal My Future Jobs juga telah dikecualikan berkuatkuasa serta-merta. Kementerian Sumber Manusia akan memproses dan memberi kelulusan permohonan penggajian pekerja asing dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima. Dengan pelaksanaan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing ini, kerajaan menjangkakan masalah kekurangan pekerja asing akan dapat diatasi dalam tempoh 3 bulan. Tuan Yang Di-Pertua, berkaitan dengan isu ejen pula, untuk makluman Dewan Yang Mulia, ejen berlesen dalam kategori C di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981, Akta 246, boleh merekrut pencari kerja tempatan untuk bekerja dalam dan di luar negara dan pekerja bukan warga negara termasuk pekhidmat domestik asing bekerja dalam negara. Agensi pekerjaan swasta ini boleh menjalankan fungsi sebagai pengantara antara majikan dan pencari kerja. Akta 246 ini merupakan undang-undang yang mengawal agensi pekerjaan swasta di Malaysia dan dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi menambah baik proses ini, Kementerian Sumber Manusia sedang dalam proses rundingan dengan negara sumber untuk melihat peranan agensi pekerjaan swasta serta langkah yang perlu diambil untuk mengawal kos pengambilan pekerja asing. Peranan agensi pekerjaan swasta juga telah dinyatakan di dalam memorandum persefahaman yang dimuktamadkan
dengan negara-negara sumber. Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Dato' Speaker, Ya, kalau boleh sempurna. saya telah bertanya berhubung kait dengan pekerja asing, khususnya di beberapa sektor yang tadi itu disebutkan peladang. Yang kedua lagi tak disebut itu construction sector. Dan peladang ini kita dapati bahawa kalau dia pekerja daripada Indonesia, dia far much better than say like from Philippines. We have one Indonesian is better than two Filipinos in the plantation sector. Dari segi construction, Filipinos is better. Kalau boleh seperti apa yang saya telah cadangkan, selain daripada pergantungan kita, bukan saya tak galakkan agensi-agensi swasta, kadang-kadang there's a lot of complication, nak mengurus. Kerana ini sektor merupakan di antara sumber pendapatan negara yang boleh membawa hasil begitu banyak, bukan hanya kepada kerajaan, bahkan juga kepada sektor-sektor peladangan. Ada buah tak boleh dituai, kena buruk biar saja. There's not enough workforce di situ. Jadi saya berharap kerajaan, seperti apa yang disebutkan tadi, mempunyai landasan yang official selain daripada buruh untuk membolehkan pihak-pihak yang terbabit amat memerlukan pekerja asing ini daripada luar negara. Jumlah dia berapa? Contoh dari Indonesia 500,000 untuk sektor peladangan, 200,000 untuk sektor construction. So at least they know rather than dealing directly with agensi-agensi yang swasta ni, membabitkan banyak kerena dia. Sampai sekarang kita ketandusan di peringkat negeri Sabah bukan hanya construction, bahkan juga lebih-lebih lagi peladangan. Terima kasih banyak. Moga-moga masalah ini dapat diselesaikan dalam sebulan dua ini, sebab kelulusan telah diberi setakat ini lebih daripada 300,000 kelulusan penggajian dan juga kuota telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dan kita ada masa tempoh lebih kurang 3 minggu lagi dan mungkin jumlahnya akan bertambah. Dan saya memang akan memastikan bahawa keperluan sumber tenaga pekerja asing itu akan mencukupi dalam tempoh sebulan 2 bulan akan datang. Terima kasih Yang Berhormat sempurna. Boleh sambung Tuan yang Saya bagi 5 minit Yang Berhormat, gulung tutup. Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Segamat berhubung isu gangguan seksual di tempat kerja dan isu kesihatan mental. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bagi tujuan menangani gangguan seksual di tempat kerja, Akta Kerja 1955 telah mewajibkan pihak majikan untuk mempamerkan notis berkaitan larangan gangguan seksual di tempat kerja bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran kepada semua majikan dan pekerja. Selain itu, pihak majikan juga telah diberi kuasa untuk mengambil tindakan kepada pelaku-pelaku gangguan seksual yang didapati bersalah. Ini bagi memastikan mangsa-mangsa gangguan seksual dapat dilindungi oleh majikan daripada aspek mental dan fizikal. Berkaitan dengan isu aspek kesihatan mental pekerja di tempat kerja pula, pindaan Akta Kerja 1955 yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 memperuntukkan beberapa pindaan yang menjurus ke arah kesejahteraan individu dan keseimbangan kerja, work-life balance. Antara petikan terkenal mengenai keseimbangan kerja dan kehidupan adalah daripada Hillary Rodham Clinton. Beliau mengatakan dengan izin, "Don't confuse having a career with having a life." Jangan kelirukan pekerjaan sebagai kehidupan. Pindaan kepada Akta Kerja 1955 turut menetapkan aturan kerja fleksibel yang membolehkan pekerja memohon perubahan waktu kerja, hari bekerja dan perubahan tempat kerja mengikut keperluan. Pengurangan waktu kerja daripada 48 jam kepada 45 jam seminggu juga telah dilaksanakan bagi menggalakkan keseimbangan kerja dan kehidupan berkeluarga. Telah terbukti, kaedah aturan kerja fleksibel atau flexible work arrangements berjaya mewujudkan tenaga kerja yang lebih sihat dan meningkatkan keterlibatan pekerja terutamanya sewaktu pandemik. Lebih banyak majikan telah melaksanakan aturan kerja fleksibel sebagai strategi untuk mengekalkan tenaga kerja
di dalam pasaran kerja. Selain menambah baik polisi waktu bekerja anjal dan penambahan cuti maternity dan paternity, penyediaan infrastruktur yang boleh menyokong pelaksanaan aturan kerja fleksibel seperti bilik menyusu dan pusat jagaan kanak-kanak juga adalah penting bagi memudah cara pekerja melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga. Aturan kerja fleksibel mewujudkan keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan seharian seorang pekerja yang secara tidak langsung menangani aspek tekanan mental. Ini juga akan mempengaruhi prestasi dan produktiviti pekerja. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Farid Sulong telah membangkitkan isu keterlibatan wanita yang rendah dalam pasaran buruh. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Semua Manusia telah melaksanakan beberapa penambahbaikan dalam meningkatkan faedah kepada golongan pekerja wanita melalui pindahan Akta Kerja 1955, Akta 265 yang telah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Antara pindaan yang telah dibuat ialah memasukkan peruntukan baru berhubung larangan pemberhentian wanita hamil di bawah Akta 265 bagi menambah baik aspek kebajikan kepada pekerja dengan melarang majikan daripada memberhentikan pekerja wanita yang sedang dalam tempoh kehamilan atau sakit akibat kehamilan selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa dengan izin Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Selain itu, peruntukan baru berkaitan larangan diskriminasi di tempat pekerjaan juga telah diwujudkan bagi memberikan kuasa kepada Ketua Pengarah Tenaga Kerja untuk menyiasat sebarang aduan berhubung diskriminasi dalam pekerjaan dan membuat apa-apa perintah atau keputusan berhubung dengan aduan ini selaras dengan Convention ILO berkaitan dengan izin Discrimination, Employment and Occupation Convention 1998. Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat, boleh saya minta penjelasan sedikit tentang diskriminasi pekerja wanita. Minta sikit je masa sebab ini kepentingan wanita. Sempena Hari Wanita. Minta sikit je. Saya nak habis sebab saya dah diberi masa tambahan dan saya nak habiskan penggulungan saya. Maaf ya. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan dan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Semua Manusia semasa perbahasan usul rang undang-undang perbekalan tahun 2023. Kementerian ini amat menghargai segala cadangan dan teguran yang telah dikemukakan dan kementerian akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagi soalan-soalan yang tidak dapat dijawab, kementerian akan mengemukakan jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih.